kasih kepada Tuan Saleh, Tuan Mio dan juga Tuan Ijal yang membantu untuk buat video B-roll tadi. So dalam video ni saya nak bincangkan tentang satu perkara yang amat penting, iaitu kenapa ada sesetengah terapi tidak berkesan untuk juling dan juga lazy eye dan masalah-masalah penglihatan yang lain. Bersama dengan saya selepas ini. Hai semua, saya Syahrizal Ridwan, optometris yang bukan saja cek kepada power rabun saja, tetapi juga melihat kepada masalah-masalah vision stress, lazy eye, juling dan melihat ada tak potensi yang dapat dipulihkan dengan vision terapi dan terapi-terapi yang sesuai untuk individu tersebut. Jika anda baru dalam channel ini, saya mohon anda untuk klik pada butang subscribe supaya channel ini kekal bertenaga sehingga bila-bila masa anda tengok video saya nanti. Komen dalam channel ini ada satu pertanyaan. Dia kata umur saya 33 tahun dan saya ni masa kecil-kecil saya tak juling. Tetapi sekarang ni bila dah umur 33 tahun, dah 10 tahun saya bernafas dekat dunia ni, saya juling. Ada tak cara ataupun peluang untuk saya kembali straight mata saya? Beberapa video-video saya sebelum ni banyak saya menyentuh tentang juling ataupun keadaan mata yang lari ni. Saya nak beritahu bahawa sebelum kita pergi melangkah kepada juling ini, dan anda boleh tengok video-video saya sebelum ini, kita kena faham ianya adalah satu masalah yang real ataupun dia wujud, iaitu orang yang dulunya tidak juling pada hari ini boleh jadi juling. Sebenarnya banyak faktor yang boleh menyebabkan kenapa terapi itu tidak berapa berkesan kepada seseorang, iaitu mungkin pada lazy eye, vision stress ataupun juling. Tetapi yang saya nak beritahu ini adalah yang selalu je kenapa ianya tidak menjadi berjaya ataupun tidak berjaya pada seseorang. Pada mula ketika saya baru mulakan tentang terapi ini, yang paling penting sekali pada masa itu, memang saya akui saya hanya dengan cek mata saja, saya hanya bagi power pada cermin mata untuk rabun jauh, rabun dekat dan sebagainya, dan saya dapati bahawa masalah kepada seseorang yang tidak sesuai dengan cermin mata saja dan memerlukan lebih daripada itu. Dan apabila saya melihat satu artikel yang ditulis oleh seorang optometris daripada luar negara, dia kata kalau anda buat vision terapi dalam praktis anda, hidup anda dalam kerjaya anda sebagai optometris akan berubah. Pada masa tu yang saya nampak berubah tu adalah dari segi pendapatan yang lebih banyak, kemudian mungkin nama branding itu akan lebih tinggi, lebih kuat. Tetapi bila dari tahun ke tahun, ianya tidaklah ke arah tu. Bagi kesimpulan saya, bukan saja kesan kepada yang saya sebut tadi tu, tetapi kesan juga kepada bahawa kita melihat cara kita menggunakan mata dalam zaman sekarang ini amat memerlukan penelitian terhadap faktor-faktor kepada mata yang boleh menyebabkan keadaan yang juling, vision stress dan sebagainya. Dan bila saya melihat lazy eye pula, bila sebut lazy eye ni, ada orang yang dewasa ada lazy eye, kemudian ada kanak-kanak yang baru start tahu bahawa oh, anak saya ada lazy eye, oh saya ada lazy eye, dan mereka ingin pulih juga, nak tahu macam mana nak gunakan dua mata kembali. Dan bila saya melihat kepada faktor ini, terdapat 3 sistem mata ini. Sebab bila kita faham 3 sistem mata ini, barulah kita boleh kesan yang lebih baik kepada terapi yang dijalankan. Kita kena tahu sistem pertama adalah monocular. Monocular ni maksudnya sistem menggunakan satu mata. So maksudnya ada test-test yang akan cek pada satu mata saja. Macam mana eye focusing dia, macam mana eye tracking dia, macam mana menggunakan pergerakan-pergerakan mata yang sesuai, dan kanan, yang kiri. Dan kemudiannya, bila kita dah tahu mungkin ada beberapa kelemahan daripada skill pada satu mata itu bila digunakan secara solo, bermakna kita wajar untuk naikkan kembali keadaan ini. So bila kita dapat aturkan, kata latihan-latihan meningkatkan satu mata,
dan mata kanan pada mata kiri, dan menyebabkan bila kita hendak pergi kepada step yang kedua, iaitu latihan yang kedua, iaitu menggunakan dua mata ini akan lebih cerah, lebih peluang. So bila dua mata ni pula digelarkan sebagai binocular. So binocular menggunakan dua mata, tetapi kalau lihat bila ada latihan-latihan yang fokus kepada satu mata, kepada dua mata, sebenarnya pada masa saya mulakan vision therapy di praktis saya, yang paling saya rasa kecewa lah pada permulaan tahun-tahun yang pertama tu. Saya kata, kenapa banyak yang tak berkesan, kenapa tak nampak ada progres, kenapa terapi yang dibuat berkali-kali ni tak nampak ada perubahan yang drastik. Kemudian saya terbaca daripada seorang optometris ini yang sangat menekankan tentang biocular phase ataupun fasa yang ketiga ni. Sebenarnya macam ni, bila solo kan, dia kena jadi couple. Sebelum solo nak jadi couple tu, tengah-tengah ni ada lagi, dia panggil macam tok kadi lah. So tak ada tok kadi, tak boleh jadi couple, tak boleh kahwin. So maksudnya tengah-tengah ni yang dipanggil sebagai biocular phase ni adalah sistem macam mana minda kita, macam mana brain kita ini, dia nak tahu macam mana nak gunakan dua mata secara automatik. Okey, dia dah sedar, brain kita dah sedar, okey aku ada satu mata, okey aku dah boleh buat semua. Kemudian sebelah mata lagi, okey aku dah boleh buat juga. So bila dia nak guna dua mata, dia perlukan satu sistem yang dia belajar, yang dia proses menjadi automatik sehingga dapat menggunakan dua mata sentiasa dengan stamina yang kuat dan juga secara yang paling penting sekali, automatik. Apabila menjalankan sebarang apa-apa latihan sekalipun, kita kena cek, kena tahu juga bagaimana kita punya sistem daripada satu mata, mata kanan, mata kiri, nak berubah kepada nak gunakan dua mata sentiasa. So proses ni, tengah-tengah ni, yang saya kata tok kadi ni, ini yang kena cek dulu. Kalau ini bermasalah, maksudnya dia tak jadi couple, dia akan jadi susah. So bila orang tu dah selalu dulu dalam keadaan yang stres, bila dia nak cuba pakai dua mata dan menyebabkan keadaan kesan sampingan seperti double vision, sakit kepala, sangat penat, nampak perkataan tu jadi berbayang-bayang, jadi double, dan kemudiannya sehingga satu masa semua tu dah jadi kurang sebab dah menggunakan satu mata. Ini kalau kes orang yang juling bila dia semakin bertambah umur dia. Dan memanglah antara kesan lain lagi dari segi konsisten datang, kemudian dari segi orang kata apa, komunikasi antara terapis dengan juga pasien, dan macam mana nak mendorong mereka ni, macam mana nak mendengar ritihan mereka ni, bagaimana nak menukarkan benda yang negatif yang berlaku dalam terapi tersebut menjadi sesuatu lonjakan yang positif. So maksudnya terapis pun dia nak kena jadi coach juga, kena jadi pendengar yang bagus, nak kena jadi coach yang bagus, nak kena jadi orang yang boleh menunjukkan, yang boleh memberi rangsangan motivasi supaya latihan-latihan, aktiviti-aktiviti yang dibuat itu dapat dibuat dengan bersungguh-sungguh. Sebab bila seseorang itu melakukan latihan terapi dengan bersungguh-sungguh dan dia percaya yang suatu hari nanti dia boleh miliki skill tersebut, skill mata yang lebih baik, dia akan menjadi sesuatu yang lebih baik, yang lebih berkesan dari segi progres dia. So dalam video ni itu saja yang saya dapat kongsikan pada kali ini. Yang kalau mungkinlah orang tertanya-tanya apa konsep dia, kalau tengok B-roll ni tadi, ianya adalah tentang teknik yang saya gunakan red and green. So red and green ni lah yang maksudnya kita nak mengkaji tentang biocular phase ini, ataupun tok kadi ni, ataupun macam mana nak satu mata yang dah baik, macam mana nak automatik guna dua mata ni tadi. So bila kita gunakan red and green ni, hijau dengan merah ini, konsepnya kalau anda datang dah cuba baru anda dapat faham apa yang saya maksudkan nanti. So sekian saja video kali ini. Kalau anda belum subscribe, sila subscribe dan jumpa dalam video yang akan datang. Bye.